Jom kita pergi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kerana memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Pada tahun 2008 apabila buku Aku Terima Nikahnya diterbitkan, salah satu daripada topik yang terkandung di dalam buku berkenaan ialah tanpa kasih sayang, peraturan menjadi beban. Apa yang melincirkan proses untuk anak-anak mengikut pandangan dan saranan kita itu adalah dengan memastikan wujudnya kasih sayang di antara kita dengan anak-anak. Kekhawatiran saya ialah dalam situasi-situasi di mana ibu bapa menyayangi anak-anak dalam bentuk yang anak-anak tak faham. Jadi anak-anak tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan, malah tidak percaya yang ibu bapa mereka menyayangi mereka. Contohnya kita pergi libah-libah belakang dia dengan tali pinggang, ya, bapak ni buat macam tu, lepas tu malam tu mak tu sambil sapu minyak angin dekat belakang badan anak tu. Dia kata, itulah mak dah cakap jangan lawan cakap ayah kamu. Ayah tu sebenarnya sayangkan kamu, sebab itulah dia bertegas dan nasihat kamu. Dialog-dialog yang kita biasa jumpa dalam drama Melayu tu, fikiran anak-anak kalaulah dia kena sebat tu ialah kerana dia disayangi oleh mak bapak dia atau oleh bapak dia, lebih baik dia tak payah disayangi lah. Jadi sukar kalau sekiranya ibu bapa menyayangi anak-anak dengan kasih sayang yang anak-anak tak faham, yang tak dapat rasa. Saya cuba untuk menampakkan kepada diri saya dahulu dan kemudian kepada para pembaca bahawa inilah sebab utama kenapa ibu bapa adalah guru utama dalam proses mendidik anak-anak, lebih daripada guru yang terbaik macam mana sekalipun. Kerana pada ibu bapa itu ada sesuatu yang tidak ada pada guru, iaitu kemampuan untuk menyayangi kanak-kanak ini tanpa syarat. Tanpa syarat itulah yang sangat menguji. Kerana anak kita bukan kanak-kanak selamanya. Ketika anak kita kanak-kanak, kecomelan mereka, pada masa tersebut tahap kemampuan kita untuk bertoleransi dengan kegagalan mereka dalam mematuhi peraturan di dalam rumah ataupun arahan kita itu berada di tahap yang lebih tinggi. Malah mungkin kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan yang anak lakukan ketika mereka kanak-kanak itu adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin orang kata agak kecil lah. Tetapi kita masih lagi boleh bertoleransi kerana kita tahu yang anak kita itu adalah kanak-kanak. Namun apabila anak kita meningkat remaja, meningkat dewasa, keadaan itu mungkin boleh berubah. Satunya, anak-anak kita sendiri push kita untuk kita layan mereka sebagai seorang dewasa. Mereka nak diri mereka itu dihormati dan dilayan sebagai orang dewasa. Kita pun dalam keadaan yang tidak sedar, kadang-kadang kita terlupa anak kita tu umur 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, dan kita membayangkan ataupun dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar, kita membayangkan anak kita itu adalah merupakan orang dewasa. Maka orang dewasa ni tak sepatutnya buat kerja-kerja yang tak masuk akal, buat kesalahan-kesalahan yang kita tak boleh terima. Sepatutnya pada umur macam ni you dah boleh fikir dah. Tetapi inilah umur yang anak-anak berkemungkinan besar, malah mungkin hampir kepada pasti, mereka melakukan kesilapan, kesalahan yang bodoh lah, ya, kalau kita kata istilahnya. Jadi pada masa tersebut ia akan sangat menguji kita, adakah kita masih mampu untuk menyayangi anak kita tanpa syarat. Istilah yang diguna pakai di dalam bahasa Inggeris untuk kasih sayang itu adalah emotion security. Emotion security ni merujuk kepada keadaan di mana anak-anak meyakini yang mereka itu disayangi oleh ibu bapa mereka. Apa-apa keputusan, tindakan, peraturan yang ditetapkan oleh ibu bapa, termasuklah proses pendisiplinan yang dilakukan oleh ibu bapa kepada mereka itu, mereka sentiasa melihat bahawa itu datang daripada kasih sayang, bukannya datang daripada kebencian. Benda ni saya tak nak ungkapkan dalam bentuk yang kita macam bermelankolik. Sebab itu saya masih ingat lagi dalam perbualan di antara saya dengan anak-anak pada suatu ketika dahulu, mereka telah menguji saya dengan bertanya, bagaimana kalau sekiranya mereka
katakanlah pada suatu ketika melakukan sesuatu yang sangat saya tidak suka, dan mereka memberikan contoh, mereka kata macam mana kalau katalah ada yang jadi gay, ada yang jadi lesbian, malah mungkin ada yang murtad meninggalkan Islam, wal'iyadzabillah, bagaimanakah reaksi saya kepada mereka pada masa tersebut? Saya beritahu kepada anak-anak ialah tanggungjawab saya sebagai ibu bapa, sebagai bapa adalah satu tanggungjawab yang orang lain tak boleh buat. Mungkin orang lain akan menghukum kamu, menghina kamu ataupun memuji dan memuja kamu dengan pujian dan sokongan yang membawa rebah. Tetapi saya sebagai seorang bapa yang mengendalikan institusi keluarga kami, saya perlu pastikan bahawa rumah sentiasa merupakan jalan pulang. Sejauh mana pun kamu tersasar, sejauh mana pun kamu tersesat, rumah adalah tempat di mana kamu boleh pulang. Dalam arti kata yang lain, apa sekalipun terjadi kepada kamu, saya sebagai seorang bapa akan tetap menyayangi kamu sebagai anak-anak. Tetapi jangan salah tafsirkan kasih sayang saya. Kasih sayang saya bukan bermaksud saya mengiyakan apa saja yang kamu lakukan, tetapi saya akan menyatakan apakah yang betul, apakah yang salah. So you have to listen to me sampailah kamu mati. Saya akan sentiasa beritahu kepada kamu, ini yang saya suka, ini yang saya tidak suka. Ini yang betul, ini yang salah. Ini yang haram, ini yang halal. Kalau sekiranya seseorang itu memilih untuk murtad, kalau kita halang dia daripada murtad sekarang, dia dah terpesong dah hanyut dah daripada daerah Islam kan. Maka sebab itu dari segi pemaksaan ke, enforcement ke, kesalahan jenayah ke, yang itu kita serahkan kepada pihak berwajib. Tetapi saya sebagai seorang bapa, sebagai seorang pendidik, tanggungjawab saya adalah untuk membetulkan keadaan. Jadi oleh kerana saya adalah merupakan seorang bapa kepada kamu yang paling open-minded untuk menerima sebesar mana pun kesalahan yang mungkin kamu lakukan pada suatu ketika, tetapi saya juga adalah merupakan bapa yang paling konservatif dari segi menyatakan apakah yang betul, apakah yang salah, termasuklah juga apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Kerana baseline saya dalam mendidik anak-anak ialah saya akan pastikan kalaulah pada satu hari nanti, na'udzubillah, kalau kamu pilih jalan ke neraka Allah SWT, kamu tidak akan dapat mengheret saya, sebab saya telah melunaskan tanggungjawab saya dalam mendidik kamu. Maka pilihan itu adalah pilihan kamu dan kamu harus bertanggungjawab atas pilihan kamu itu sendiri. Untuk membolehkan benda itu terjadi tidak mudah. Mungkin orang kata easier said than done kan. Cakap senanglah, tapi kalau nak buat memang sangat susah. Saya menyedari yang orang kata sayangkan anak tanpa syarat itu, ataupun emotion security tadi itu, telah banyak merudum, terjejas di antara saya dengan anak-anak pada suatu ketika kami berada di Finland ini, atas beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah anak-anak itu sendiri semakin membesar dan meningkat remaja. Maka attachment mereka dengan kawan-kawan, mengutamakan kawan-kawan lebih daripada ibu bapa adalah merupakan sesuatu yang naturally terjadi. Dan saya kena block dengan anak saya daripada media sosial mereka. Saya terima, walaupun saya marah, walaupun saya geram, saya terima. Tapi saya cakaplah pada anak-anak, you block me from your social media, it means that kamu halang saya sebagai seorang bapa daripada mengetahui tentang diri kamu. Saya bukan nak menyiasat ke, nak mengorek ke, nak memalukan kamu, menyampuk dengan dad jokes yang tak apa-apa ke apa ke. I don't do that. I will never humiliate my children in front of the peers. If something happen, saya tidak akan dengan mudah berkata anak saya berada di pihak yang benar sebab saya kenal anak saya. No, I'm not sure if I know you or not, because you live double life. Depan saya macam ni, and then di belakang saya mungkin ada benda lain. If you block me from part of your life, then you reduce my ability to assist you when needed. So kamu fikir sendirilah. Punca kedua mengapa keadaan itu berlaku adalah faktor daripada diri saya sendiri. Kerana di satu peringkat saya berada dalam keadaan yang begitu penat dan letih, mengendalikan anak-anak
sendirian. Pada suatu ketika saya macam mempersoalkan balik, kenapalah perkara ini terjadi, kerana cita-cita saya asalnya datang ke Finland ini, saya ingin lari daripada pelbagai distractions yang wujud dalam kehidupan saya semasa di tanah air, datang ke sini supaya saya dapat fokus belajar sepenuh masa. Apa yang dirancang tu tak terjadi dan kami terpaksa hidup berjauhan antara saya dengan isteri saya. Maka saya berseorangan di Finland ini mengendalikan anak 4 orang ni dengan macam-macam permasalahan yang menyebabkan saya berada dalam keadaan yang sangat stres. Saya sendiri sebagai seorang pelajar, kemudian juga sebagai seorang bapa, ada 4 orang anak, mereka juga ada macam-macam isu cabaran. Saya juga support pembelajaran mereka. Mereka buat assignment, mereka buat homework dekat rumah, mereka ada masalah dekat sekolah, mereka bergaduh dengan kawan ke, kena marah dengan cikgu ke. Sometimes saya perlu masuk campur, kena pergi ke sekolah dan saya tak boleh ceritakan sepenuhnya apakah keadaan kejadian-kejadian yang pernah berlaku dalam kehidupan kami sekeluarga. Tetapi yang pastinya saya menyedari yang saya semakin payah nak senyum, saya semakin kurang ceria ketika berada di rumah, dan dalam situasi yang macam itu, emotion security itu berada di tahap yang sangat rendah. Ya, tangki emosi dah kering, tangki kasih sayang tu dah mengering macam kemarau. Dan bila kasih sayang itu berada di tahap yang rendah di dalam persepsi, saya sebut dalam persepsi sebab kasih sayang saya kepada anak-anak tak pernah berubah, tetapi saya bercakap tentang soal persepsi. Bagaimanakah anak saya perceive kasih sayang saya? Maka dalam situasi orang kata emotion security itu begitu rendah, itu adalah keadaan yang menyebabkan proses untuk saya menegur adalah sangat sukar. Cakap sikit pun very defensive. Justru bila dah sampai ke tahap yang begitu teruk lah, ya, terutamanya apabila kami berkurung di dalam rumah semasa tempoh PKP versi Finland, bermula daripada sekitar bulan Mac ataupun akhir bulan Februari dahulu. Apabila datangnya bulan Ramadan, memang sasaran saya pada ketika itu ialah saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan anak-anak dan mewujudkan kembali emotionally secured punya situasi, ya, di antara anak-anak dengan saya. Ianya bukan merupakan sesuatu yang terjadi overnight. Saya masih ingat lagi di awal-awal Ramadan, walaupun dah briefing dengan anak-anak bahawa ini yang kita nak usahakan sama-sama, tetapi di awal-awal Ramadan itu terjadi juga beberapa insiden yang menguji lah. Saya janji solat subuh ni saya baca pendek saja. Lepas tu kamu nak tidurlah balik. Saya pergi ke hadapan, tunggu 5 minit, tak keluar juga. Masuk dalam bilik, tengok-tengok dah tarik selimut semula. Memang pada masa tu dia punya rasa marah dia, saya rasa macam nak ambil bangku tu nak hempuk. Marah. Saya ni seorang yang pemarah sebenarnya. Tetapi tarik nafas, ya, betulkan balik vagal system tentang hubungan di antara pernafasan kita dengan fikiran kita. Tarik nafas dalam-dalam, cakap dengan anak-anak, please, kami tidak akan solat sehinggalah kamu bangun dan semayang bersama-sama dengan kami. Sekalipun tidak ada pengecualian untuk yang fardu ni. Untuk tarawih ada 1-2 hari yang saya izinkan untuk mereka semayang pendek sahaja ke, ataupun malah tak tarawih langsung, ada 1-2 malamnya. Tetapi untuk yang wajib semayang fardu, semayang subuh ni, saya tidak akan bertolak ansur. Jadi akhirnya dengan merampuh, dengan marahnya sebab dia tahu yang dia memang tak boleh tidur sebab saya tak let go benda tu, akhirnya anak bangun juga dan datang solat Jumaah bersama-sama dengan kami. Lepas saja berikan salam, anak-anak bersalaman dengan saya, tapi yang anak yang tengah marah ni terus masuk ke bilik lah. Saya let go sajalah. Saya tak adalah nak fasi lagi tentang benda tu. Kemudian selepas beberapa hari, apabila keadaan menjadi semakin baik, maka saya sebutkan balik. Saya belajar daripada kaunselor keluarga dekat sini, apa-apa perbuatan anak yang menyebabkan saya marah ataupun saya sedih, saya perlu nyatakan kepada anak-anak. So itu adalah antara contoh mengapa berusaha untuk mengelokkan hubungan dan kasih sayang di antara ibu bapa dengan anak itu sangat penting. Dan saya terutamanya kalaulah ada di kalangan ibu bapa kepada pelajar-pelajar Khalifah Model School dan Khalifah Model School Secondary, bila kita tekankan pada menyatakan bahawa gentle but firm, ya,
approach kita dalam mendidik pelajar di sekolah dan juga harapan kita agar ibu bapa di rumah juga buat benda yang sama, iaitu gentle but firm. Gentle maknanya kita tidak bercakap ataupun menggunakan tangan ataupun menggunakan kenyit mata, bahasa tubuh yang sifatnya adalah mengasari anak-anak ataupun secara fizikal, ya, rotan ke, tarik telinga ke, tarik sideburn ke, starlight ke, ya, spoon light ke gunakan pengalaman-pengalaman sekolah asrama dulu. All those are unacceptable. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam, kata Allah SWT. So kulit anak kita, muka anak kita adalah dipelihara oleh Allah SWT. It is not where, itu bukan tempat untuk kita melempiaskan kemarahan kita. Tapi gentle itu accompanied by firmness, tegas. Dan untuk bertegas dengan anak-anak sangat sukar untuk perkara itu dibuat, kecuali ketika mana hubungan kita dengan anak kita ialah dalam situasi emotionally secured yang saya sebutkan tadilah. Beberapa hari yang lepas, ketika lepas makan malam tu, saya tanya anak-anak lah, when I said that what you were doing is stupid, korang terasa hati tak? Masa Abi cakap yang benda yang korang buat tu bodoh, terasa hati tak? Jadi dia orang ketawa. Dia orang kata actually tak pun, sebab saya ingat lagi anak saya katalah, deep in their heart, they actually know yang memang pun sebenarnya benda tu bodoh, kan. Even yang mengejutkan saya ialah bila anak-anak kata actually mereka bincang benda-benda tu dengan kawan-kawan dia orang. Saya happy lah bila anak-anak kata yang actually mereka discuss dengan kawan-kawan mereka tentang hal-hal yang berlaku antara mak bapak dengan anak-anak ni. Tapi apa benda yang mereka bincang ke apa ke, if you tell me then I'm happy to listen, but if you keep that to yourself, then it's fine. It's none of my business, kan. Tugas saya lah antara saya dengan korang sajalah. Jadi itulah lebih kurangnya yang saya ingin kongsikan di dalam vlog kita pada kali ini, yang agak panjang sedikit. Harapan saya ialah mudah-mudahan kita sebagai ibu bapa ini, bila kita bercakap tentang soal pendidikan anak-anak, haruslah orientasinya adalah dalam bentuk kita sokong menyokong, faham memahami dan bantu-membantu antara satu sama lain. Never ever judge ataupun tajassus, tahassus, ya, korek rahsia, nak tahu lebih daripada yang cerita. Saya sendiri masa nak bercerita benda ni kepada anda juga, saya berhati-hati agar saya tidak menjelaskan anak yang mana kemudian secara spesifiknya, kerana semua tu tidak penting. Yang penting adalah pelajaran daripada apa yang berlaku. Kerana akhirnya kita adalah ibu bapa, tanggungjawab kita adalah mendidik anak-anak kita, dan kita mengasihi anak-anak kita tanpa syarat, semuanya dengan rahmat Allah SWT. Itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk bersama dengan saya. Jangan lupa untuk kongsikan pendapat anda, maklum balas, kemudian like video ini dan kongsikan dengan keluarga anda ke, ataupun mungkin dengan anak-anak remaja anda. Saya mengalu-alukan perbincangan yang bersifat menambah nilai dan kebaikan kepada apa yang telah dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih, hingga bertemu di dalam kesempatan yang seterusnya. Wabillahil hidayati wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.